أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لروح المرحوم تون غuru Harundin Syai'ulillah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح فتوح العارفين. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan puasa Masjid Setia Alam, para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan solat Fardhu Maghrib secara berjamaah dan kita menyambung balik kuliah kita tentang bab perubatan Islam. Pada malam ini saya ingin membawa tajuk selepas kita telah merujuk beberapa menjawab persoalan tentang makhluk halus sampai bab yang keempat, iaitu berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan sihir. Apakah hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir? Di dalam jawapan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harundin telah menerangkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, para ahli ulama muktabar telah menjelaskan secara terperinci tentang pengertian sihir itu, ilmu sihir. Maka kesimpulannya, sihir ini adalah suatu jampi mentera yang biasanya berasosial, berurusan dengan makhluk halus. Dia ada kaitannya dengan makhluk halus, ini yang berniat jahat, melalui proses ataupun amalan yang halus yang tertentu dengan tujuan yang jahat. Tujuan lain bukan iaitu mengganggu rohani dan jasmani mangsa tersebut. Maka sihir ini akan ditujukan kepada fikiran ataupun tubuh badan seseorang itu untuk memaksa mengasihi sesuatu ataupun menyimpankan kebencian yang menyebabkan berlakunya permusuhan, porak-poranda, khususnya dalam hubungan awam, hubungan antara insan yang sedang berkasih, seperti contohnya suami isteri, sehingga menyebabkan perceraian. Dan sihir ini mengganggu fizikal seseorang sehingga boleh menjadikan penyebab kepada kematian dan sebagainya, menjadi asbab. Maka berdasarkan pengertian umum ini, jelas kepada kita bahawasanya sihir ini ilmu yang dipelajari dan diamalkan bagi suatu tujuan yang jahat. Maka pengertian ataupun pengenalan istilah sihir ini sudah menjadi sebutan umum, penyakit yang berpunca daripada perbuatan seorang, atau dinamakan ilmu hitam ataupun panggil black magic. Ia mempunyai hubungan yang kaitkan dengan amalan syaitan yang membantu manusia bagi melaksanakan tujuan jahat itu untuk memuaskan kehendak nafsu jahat mereka. Ini adalah apakah dikatakan pengertian sihir tadi. Adakah sihir ini wujud di dalam nyata ataupun bolehkah kita mempercayainya?
Maka jawapan Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Harudin telah menyatakan sihir ini sememangnya wujud di alam yang nyata, ya. Dan ia memang benar-benar berlaku dan kita wajib mempercayai kewujudannya. Kerana dalam Al-Quranul Karim terdapat sekurang-kurangnya 67 ayat, 67 ayat yang menyentuh tentang sihir. Kita boleh rujuk dalam Quran. Apatah lagi Nabi Musa alaihissalam memang terkenal dengan kisah sihir yang berlaku pada zamannya, ya, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kerana beliau ni terpaksa menghadapi golongan ahli sihir yang mahir pada zaman Fir'aun. Pada ketika itu lagi mereka telah menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para ahli sihir pada masa itu turut mendakwa bahawa Nabi Musa alaihi wasallam juga menyatakan ahli sihir. Beliau menyatakan Nabi Musa juga menggunakan ahli sihir pada ketika itu. Maka sebelum zaman Nabi Musa alaihi wasallam banyak berlaku fenomena ini yang dalam kategori sihir kehidupan insan. Maka sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi wasallam sudah terdapat amalan sihir yang merosakkan. Maka dalam Al-Quranul Karim mendedahkan banyak ayat-ayat tentang sihir untuk menjelaskan kepada manusia bahawa sihir itu memang wujud. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Allah telah menjelaskan yang bermaksud Nabi Musa menjawab, campakkanlah kamu dahulu. Maka apabila mereka mencampakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu berasa gerun serta mereka melakukan sihir yang besar, yakni keadaan dan caranya. Dan ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka mengikut arahan ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan ilmu sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amal sihirnya, kerana mereka lah yang telah mengajar manusia ilmu sihir dan apa sahaja yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri Babil, yakni Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imannya. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada masa itu juga orang-orang yang mempelajari daripada mereka berdua tentang ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isteri, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seorang pun,
melainkan dengan izin Allah, dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat kebahagiaan yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahuinya. Maka dua ayat yang disebutkan tadi jelas kepada kita semua menunjukkan bahawasanya sihir ini memang wujud dan berlaku di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka perbuatan sihir ini boleh mempengaruhi manusia sehingga mereka tercengang dan kehairanan dalam melihat silap mata dan sebagainya. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggesa umatnya menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya daripada 7 perkara tersebut adalah perbuatan sihir. Ini antaranya: ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalli yawmal zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah perkara tersebut? Apakah 7 perkara tersebut? Baginda menjawab, asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah, mengamalkan sihir, membunuh nyawa tanpa hak, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan baik berzina. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqadatan summa nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Ya, di dalam sebuah hadis diriwayatkan An-Nasa'i telah menyatakan, sesiapa yang menyimpulkan ikatan benang serta meniupkannya, menjampi menterakan dengan suatu tujuan yang jahat, maka sesungguhnya dia telah melakukan sihir. Dan sesiapa yang melakukan sihir, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan kepada kita semua bahawasanya ilmu sihir ini memang wujud di alam nyata, bukan di alam khayalan ataupun kita terpaksa menghadapinya. Maka ini antara yang telah dinyatakan oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Arundin tentang persoalan apakah sihir ini wujud. Maka ditanya beberapa soalan yang lain, apakah hukum mempercayai bahawa sihir ini memang wujud? Maka Tuan Guru telah menyatakan bahawasanya telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim bahawa ilmu sihir ini telah wujud sejak zaman dahulu lagi, sehingga kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berlakunya sihir. Kerana ia berlaku pada setiap zaman, sehinggalah zaman kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, masih banyak lagi berlakunya ilmu sihir ini. Maka kita tidak lain tidak bukan memang hukumnya wajib mempercayai perkara ini memang wujud. Ini kerana ia turut diakui oleh as-sunnah. Kita menolak sihir ini dengan tidak mempercayainya, maka bermakna kita telah menolak kenyataan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sebagai seorang Muslim, maka hukumnya wajib mempercayai Al-Quran dan hadis bahawa sihir ini memang wujud dan masih ada yang mengamalkannya sehingga pada saat ini, pada ketika ini.
Maka itu adalah dinyatakan apakah hukumnya kita mempelajari ataupun mempercayai ilmu sihir ini. Maka soalan yang selain daripada itu, apakah hukumnya mempelajarinya, mengamalkan dan melaksanakan? Maka Tuan Guru telah menjawab persoalan ini, iaitu ulama telah bersepakat, ya, haram hukumnya mempelajari ilmu sihir ini, ya. Sepakat ulama menyatakan hukumnya haram. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102 seperti yang telah saya bacakan tadi. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa ilmu sihir ini tidak akan memberikan apa jua sebarang kegunaan. Tiada manfaat kepada manusia, tetapi ilmu ini mengundang kemudaratan yang amat besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka terpaksa melakukan penyembahan kepada syaitan. Jelas bahawasanya ilmu sihir ini haram hukumnya dipelajari dan tidak boleh diamalkan, kerana sihir ini ialah ilmu untuk mengkhianati ataupun mengganggu manusia. Wallahu alam, ya. Maka apakah hukum merawat sihir dengan sihir? Soalannya, bagaimana kita nak merawat ilmu sihir ini, ya? Apakah hukum mengubati orang yang terkena sihir dengan melakukan pengubatan menggunakan sihir itu? Dengan kata lain, sihir kita balas balik dengan sihir, ya? Apakah dia boleh atau tidak? Maka orang yang terkena sihir ini, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harudin telah menyatakan, orang yang terkena sihir merupakan mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar penyembuhan penyakit ini hendaklah kita melalui cara yang dibenarkan oleh hukum syarak, seperti menggunakan rawatan dengan bacaan-bacaan ataupun dengan doa-doa yang ma'thur. Maka salah satu cara pengubatan seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, ialah dengan menggunakan penggunaan bahan daun bidara. Tuan tahu daun bidara? Kalau tak tahu boleh search Google daun bidara, ya. Saya minta kepada pihak masjid ataupun mana-mana saya mengajar, tanamlah pokok daun bidara selain daripada pokok bunga, menjadi manfaat mungkin kepada anak karya kita sendiri, ya, tentang penggunaan bahan daun bidara ini. Selain kita menggunakan untuk memandikan jenazah menggunakan daun bidara, ya, maka kita ikhtiar secara Islam, iaitu kita gunakan penggunaan daun bidara ini yang ditumbuk dengan batu dan dimasukkan di dalam air dan didoakan dengan doa-doa yang tertentu daripada ayat-ayat Al-Quran. Jelas kepada kita cara bagaimana kita nak merawat penyakit sihir ini. Maka hadis-hadis Nabi SAW, air tadi dibuat minum dan dimandikan ke atas pesakit. Maka menggunakan sihir untuk mengobati sihir diistilahkan dalam syarak sebagai an-nushrah, yang bermaksud mengubati sihir dengan sihir. Sihir ini merupakan amalan yang ditegah dan diharamkan oleh Islam. Kenapa? Kerana amalan ini membawa kepada syirik, syirik yang besar, ya? Maka ini berdasarkan hadis Jabir Ibnu Ad hingga mengatakan Ibnu Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nushrati faqala huwa min amali syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang hukum an-nushrah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawasanya perbuatan itu merupakan daripada pekerjaan syaitan. Maka jelas sangat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda melarang kepada kita semua tentang pengubatan sihir dengan sihir. Kita hendaklah memikirkan cara yang lain selain daripada menggunakan hikmat ahli sihir.
Sekiranya kita mengetahui orang yang tersebut seorang yang ahli sihir dan dia menggunakan hikmatnya, bermakna kita telah bersubahat dengan ilmu yang dilarang oleh Islam. Kebanyak perkara yang boleh kita menjerumuskan seseorang kepada tunjuk ajar ahli sihir. Contoh yang sering berlaku dalam masyarakat kita iaitu tidak lain kita menggunakan bomoh ataupun dukun yang meminta menyembelih seekor ayam ataupun seekor kambing untuk menggunakan darah tersebut untuk mengubati sesuatu penyakit. Maka perbuatan menyembelih binatang tadi kerana syaitan ataupun sihir ini jelas menunjukkan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Maka kesimpulannya hukumnya haram mengubati sihir dengan sihir. Wallahu a'lam. Ini antara persoalan yang dinyatakan pada Tuan Guru, apakah boleh kita merawat penyakit sihir ini, sihir lawannya dengan sihir, maka hukumnya haram tersebut. Maka bagaimanakah cara menghindarkan diri kita daripada terkenanya penyakit sihir? Maka jawapan Tuan Guru menyatakan menghindarkan diri kita daripada sesuatu yang tidak diingini diistilahkan sebagai al-wiqayah. Al-wiqayah ini suatu yang dituntut di dalam Islam, seperti yang selalu kita ungkapkan oleh kata-kata hikmah. Apa dia? Iaitu menjaga diri sebelum berlaku sesuatu yang tidak diingini, seperti penyakit lah, adalah lebih baik daripada mengubati penyakit, mencegah ya daripada kita mengubati penyakit tersebut ya. Itu lebih baik. Maka di dalam agama Islam menyarankan pelbagai cara kepada manusia untuk menghindarkan diri kita daripada terkena perbuatan sihir. Dalam Al-Quranul Karim terdapat surah tertentu yang sering kita baca oleh masyarakat kita sebagai ayat-ayat pelindung. Surah ini dikenali dengan istilah Al-Mu'awidhat. Al-Mu'awidhat ataupun 3 surah Al-Mu'awidhat ini 3 surah yang tuan-tuan sering baca, sering amalkan, iaitu 3 surah terakhir daripada Al-Quran, iaitu termasuklah suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka kita dianjurkan untuk diamalkannya, mengamalkan sebagai suatu ikhtiar untuk kita menghindarkan diri kita daripada terkenanya ilmu sihir. Di samping itu banyak lagi ya ayat-ayat yang lain yang boleh diamalkan, seperti tuan-tuan amalkan ayatul kursi ya. Tiap-tiap semayang, tiap-tiap solat fardu, jangan tinggalkan sesibuk mana pun tuan-tuan, jangan tuan-tuan lepaskan peluang untuk membaca ayatul kursi ya. Maka kita hendaklah sentiasa bermohon sesiapa sahaja ya. Kita memohon, kita mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala, menghiaskan diri kita melakukan amal kebajikan untuk kita menghindarkan diri daripada melakukan maksiat. Maka ikhtiar sebegini adalah cara yang terbaik untuk menghindarkan diri daripada syaitan ya, sihir dan niat jahat manusia. Maka al-wiqayah ini merupakan cara yang paling berkesan untuk mengelakkan diri daripada terkena sihir. Al-wiqayah. Maka jangan kita mendekati sesuatu perkara yang boleh menyebabkan diri kita terkena kepada sihir, kerana jika sudah terkena, sukar untuk menghilangkannya. Semakin lama penyakit tersebut dalam diri manusia, semakin sukar untuk dirawat. Itu kita sentiasa membaca
ayat-ayat Al-Quran, berdoa, berzikir, ya. Selain daripada itu bolehlah diamalkan, ya. Guru menyatakan membaca ayatul kursi ini 9, ya, dalam 9 waqaf itu, dan setiap 5 waktu jangan tinggalkan kita membaca ayatul kursi, dan dikatakan kita membaca al-muawizat, ya, iaitu 3 surah yang terakhir daripada Al-Quran, suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas, ya. Maka ini adalah suatu ikhtiar untuk kita menghindarkan diri daripada terkena sihir. Mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan diri kita semua daripada terkenanya sihir. Bagaimana nak merawat penyakit sihir? Persoalannya, bagaimanakah ikhtiar yang dibenarkan oleh syarak bentuk mengubati pesakit yang terkena sihir? Maka tidak lain dan tidak bukan penyakit yang disebabkan ilmu sihir ini berlakunya di alam rohani, ya. Kebanyakan sihir ini dilakukan secara tersembunyi, ya, khususnya pada waktu malam, ya. Sihir ini diamalkan secara berselindung ataupun terselindung. Maka sudah tentu tak mudah untuk mengubatinya. Bukan mudah kita nak mengubatinya apabila terkenanya sihir. Antara ikhtiar ataupun mengubati sihir, yang pertama menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kita menentang ilmu sihir ini yang telah disebutkan. Saya sebutkan tadi muawizat ataupun ayatul kursi tadi. Maka terdapat banyak ayat Al-Quran selain daripada menyentuh tentang sihir ini yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Contohnya apabila sihir berlaku secara berleluasa pada zaman Nabi Allah Musa AS. Baginda menghadapi sihir dengan kekuatan jiwa dan meminta bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah pada ketika itu ahli-ahli sihir kecundang dan akhirnya menyerah kalah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kitab-kitab karangan ulama muktabar menyarankan kita membaca 11 ayat daripada suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Ya, tuan-tuan boleh rujuk Al-Quran, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi, hinggalah 5 ayat, dan ayat 255 hingga 257 dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang menyatakan, ya, lillahi ma fis sama ataupun amana rasul bima, menjadi amalan, ya, untuk mengelakkan ataupun ikhtiar yang dibenarkan oleh syarak untuk mengubati pesakit yang terkena sihir. Ada juga ulama yang menyarankan agar kita membaca surah Al-Fatihah, ya, dan ayat 255 surah Al-Baqarah, ayat 117 hingga 19 suratul A'raf, dan ayat 79 hingga 82 daripada surah Yunus, ataupun ayat 82 dan 83, ataupun ayat 65 hingga 69 daripada suratul Taha, dan ayat 118 suratul A'raf, dan ayat 70 surah Taha. Maka ayat-ayat ini disarankan supaya dibaca, diamalkan oleh orang yang terkena sihir ataupun orang yang mengubati penyakit akibat sihir dengan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat-ayat yang disebutkan tadi. Maka inilah antara ikhtiar untuk orang yang terkena penyakit sihir ini. Maka hendaklah diamalkan beberapa ayat-ayat yang tertentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan pada mereka-mereka yang sudah terkena penyakit sihir ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua. Maka dalam keadaan ini jugalah, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir? Ya. Apakah, ya, Islam ini melarang keras amalan sihir? Boleh tak, ya, kita mengamalkan sihir ini? Maka jawapannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika zaman itu
seorang yang maksum. Nabi seorang yang maksum. Ya, dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai rasul, sampaikanlah apa jua yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Jika tidak engkau melakukan dengan menyampaikan kesemuanya, maka berarti engkau tidaklah menyampaikan risalahnya. Maka Allah jualah akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ke dalam ayat ini perkataan maksum itu jelas, ya, disebut ya'asimuka, yang bermaksud memelihara kamu. Maka tafsir yang muktabar menerangkan bahawa tidak ada orang yang boleh membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga bermaksud bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat maksum ataupun dipelihara sehingga tidak berlaku sesuatu kemaksiatan ke atasnya dan baginda tidak melakukan kesalahan yang mendatangkan dosa. Nabi pernah disakiti sehingga kaki baginda luka dibaling batu oleh kanak-kanak upahan di Taif, lalu luka, ya, dan mengalami pelbagai kesakitan di dalam perang Uhud. Baginda juga telah mengalami sakit kepala. Nabi pernah sakit kepala, Nabi pernah demam dan sebagainya. Maka semua itu bukan bermaksud maksum, ya. Namun yang dikatakan maksum, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana baginda sebagai manusia biasa menerima wahyu. Baginda juga turut berasa lapar, turut berasa dahaga dan sakit dan sebagainya. Maka merujuk kepada dakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir, jika diteliti huraian ini, sihir ini memang boleh berlaku ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, panjang hadis ini, ya, yang menyatakan kepada kita semua bahawasanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata seorang lelaki telah melakukan sihir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Zuraik. Dikatakan bahawa lelaki itu ialah Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa tidak keruan tentang keadaan itu. Maka baginda merasa ragu sama ada sudah dilakukan ataupun tidak. Apabila pada suatu hari, pada suatu malam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku, tetapi baginda berdoa dan berdoa, kemudian baginda bertanya Aisyah, wahai Aisyah, dia tanya pada isterinya, ya, apakah kamu tahu bahawa Allah SWT telah melakukan sesuatu ke atas diriku? Lalu baginda menyatakan, Nabi menyambung dengan katanya, ada dua orang laki-laki yang datang kepadaku ketika aku sedang tidur. Maka salah seorang berada ketika aku sedang tidur, ya, dan mereka berada di sisi kepalaku, seorang lagi berada di sisi kakiku. Maka seorang daripadanya bertanya kepada kawannya, apakah sebenarnya yang dideritai oleh kawannya? Maka dalam keadaan itulah seorang lagi menjawab, ya, dia telah disihirkan oleh orang. Maka ditanya lagi, siapakah yang telah menyihirnya? Maka beliau menyatakan disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Ditanya lagi, dengan apakah dilakukan sihir ini? Jawabnya, dilakukan digunakan sikat rambutnya dengan suatu ikhtiar. Maka digunakan sikat rambutnya dengan suatu ikhtiar lain sebagai sihir. Maka ditanya lagi, di manakah diletakkan barang-barang tersebut? Lalu dijawabnya, ditanam dalam sebuah perigi namanya Darwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang sahabat untuk pergi ke perigi tersebut, dan dalam itu baginda sendiri pergi kemudian pulang. Lalu baginda menyatakan, wahai Aisyah, di manakah air perigi tersebut berwarna merah seperti perahan inai?
lalu di batang pohon kurmanya berupa seperti kepala syaitan. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau tidak mengeluarkannya daripada perigi itu? Nabi SAW menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan aku, maka aku bimbang jika aku mengeluarkannya, ia akan mendatangkan keburukan dan kepada manusia, dan aku suruh agar pergi itu ditimbus. Maka hadis sahih ini menyerangkan sekurang-kurangnya memberikan kefahaman kepada kita semua bahawa musuh-musuh Islam itu, utamanya Yahudi, akan melakukan apa sahaja untuk memenuhi kehendak mereka. Maka ulama bersepakat dengan berpandukan kepada hadis sahih ini, memang terdapat cubaan-cubaan oleh golongan tertentu melakukan sihir ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat turun ke dalam perigi tersebut, mencari barang-barang tersebut, dan dikeluarkan baginda telah kembali sembuh seperti biasa. Maka peristiwa inilah tidak boleh disamakan dengan manusia pada zaman ini, di mana seorang yang terkena sihir akan hilang pertimbangan kewarasannya, menderita kesakitannya, dan mengganggu amal ibadahnya, malah mengganggu daripada melakukan kerja harian. Maka hal inilah tidak berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma berasa seperti ada sesuatu yang tak kena yang berlaku pada dirinya. Tiada siapa yang mengetahui keadaan baginda, dan Aisyah pun tidak mengetahui, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada Aisyah yang menyatakan dua orang lelaki itu malaikat datang untuk mengubati baginda dengan ayat-ayat Al-Mu'awizat ataupun Al-Mu'awizat, dikatakan ayat berlindung daripada perbuatan sihir, sekaligus ayat-ayat tersebut merupakan panduan kepada umatnya untuk melindungi diri daripada sihir. Maka jelas bahawasanya Nabi SAW apabila disihir oleh seseorang, baginda sendiri pun tidak mengetahuinya, dan melainkan selepas Jibril alaihissalatu wassalam memberitahu bahawa baginda telah disihirkan, menyatakan keadaan tersebut. Maka jika Nabi SAW pun tidak mengetahui baginda pun disihirkan, bagaimana insan yang biasa seperti kita boleh mengetahui sihir yang terkena kepada orang lain? Malahan ada yang lebih hebat lagi, boleh mengetahui gerangan yang melakukan sihir tersebut. Jumpa orang ni menyatakan sihir pada kamu, ya, inilah masalah yang kita hadapi pada saat ini, pada ketika ini, ya, dan tidak sepatutnya berlaku yang sedemikian, kerana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang mengetahui, yang tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui hal itu sebenarnya. Maka dalam keadaan inilah pengubatan yang disyariatkan, tetapi jangan sampai kita mendakwa orang itu kena sihir, ataupun kita menuding jari kepada orang yang didakwa melakukan sihir. Ini antara yang dinyatakan sebuah hadis ini. Mudah-mudahan memberi ganjaran, pengajaran antara kita semua betapa sihir ini berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kira cukup sekadar itu dulu. Masuk ke untuk Isyak 3 minit. Maka dalam 3 minit ini kita mengajak kepada semua, ya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, jangan tinggalkan iaitu yang telah dinyatakan, setiap saja solat fardu jangan tinggalkan ayatul kursi, ya, ayatul kursi dan muawizat, iaitu bacaan 3 kul tadi sebelum kita nak tidur. Jangan lupa tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, ya, dan ayatul kursi. Selepas sahaja baca, tuan-tuan tiup, sapukan di muka hinggalah ke kaki, bentak perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
daripada berlakunya sihir ke atas diri kita dan keluarga kita. Ya, ini antara yang boleh kita amalkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi diri dan keluarga kita. Dan insya-Allah pada yang akan datang, ya, saya akan menyambung lagi tentang pekerjaan dan amalan sihir ini, yang melakukan sama ada menggunakan makhluk halus ataupun pada orang biasa. Maka kita akan sambung lagi pada yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan Allah Ta'ala minta terpeliharalah diri kita daripada berlakunya, ya, penyakit sihir ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu mufiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Na'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.